lebih hangat daripada biasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus dengarkan apa yang hot hari ini 18 April 2021 bersama dengan hari ke-6 kita berpuasa. Saya Adam di sini temankan anda di apa yang hot. Dan menarik apa yang hot hari ini, memang topik ni memang bagi saya agak panas. Ianya mengenai dengan cukai yang mana bermula 1 Mac 2021, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM telah pun membuka borang nyata secara e-filing untuk diisi oleh pembayar cukai. Ramai jugalah yang risau kena membayar cukai yang tinggi sekiranya mereka melaporkan semua jenis pendapatan kepada LHDNM, termasuk pendapatan yang diterima daripada pekerjaan sambilan seperti perniagaan online yang kini semakin diceburi ramai individu untuk menambah pendapatan. Jadi apa yang hot hari ini, kita menjemput pegawai daripada LHDNM sendiri untuk mengurangkan kerisauan anda dengan berkongsi cara mengurangkan cukai perlu dibayar menggunakan pelepasan cukai pendapatan. Apa pelepasan cukai pendapatan 2020? Itu topik kita hari ini, agak panas. Dan nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Malik, juga merupakan pegawai perhubungan awam LHDNM di Jabatan Khidmat Korporat. Terima kasih kerana bersama dengan kita pagi ni, Encik Syazwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat je Encik Syazwan Alhamdulillah sihat. Alright, cantik. Okey Encik Syazwan, memang topik hari ni agak panas mengenai dengan cukai pendapatan. Jadi sebelum kita nak tahu lebih lanjut mengenai dengan pelepasan cukai pendapatan 2020, boleh tak Encik Syazwan kongsikan sedikit bagaimana pelepasan cukai boleh mengurangkan cukai perlu dibayar? Terima kasih Cik Adam. Seperti mana yang Cik Adam dah maklumkan tadi, hari ini kita akan berkongsilah cara untuk kurangkan cukai yang perlu dibayar dengan menggunakan pelepasan-pelepasan yang layak dituntut oleh individu. Cuma kita kena ingat yang setiap individu tu dia punya beban cukai dia tu berbeza. Nasihat saya sebagai pegawai LHDN, tak payahlah kita nak risau untuk declare income. Kita cuma perlu pastikan yang kita betul-betul komit pelepasan tu, baru kita buat. Jadi hari ini kita akan fokus kepada pembayar cukai yang kerja secara makan gaji. Jadi bila kita buat e-filing untuk tahun 2020, kita akan claim belanja-belanja yang kita layak claim. Cuma suka saya nak ingatkan dekat sini, ada salah faham bila dia sebut perkataan claim tu, dia macam ingat dia boleh dapat balik duit tu. Dia bukan. Dia sebenarnya cukai pendapatan, contoh gaji dia setahun 10,000. 100,000. Okey. 100,000 gaji setahun. Bila tolak belanja yang layak tu, ada yang belanja layak tu 9,000, 5,000. Tolak itu yang mengurangkan pendapatan boleh dicukai. Jadi itu yang mengurangkan cukai pendapatan lah. Okay, ultimately akan mengurangkan cukai pendapatan. Ada juga cara untuk jimatkan cukai pendapatan. Kita optimizekan potongan derma, tuntutan pelepasan dan rebate. Okey, ini yang agak menarik ni. Kejap lagi kita nak tanya Cik Syazwan lah, macam mana nak optimizekan untuk mengurangkan jumlah cukai itu. Terus hangat di Hot FM. Panas je, lain macam guys. Hot FM, lebih hangat daripada biasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus dengarkan apa yang hot hari ini. Dan sekarang ini saya Adam temankan anda. Saya bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Malik selaku pegawai perhubungan awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik kita hari ini agak menarik, apa pelepasan cukai pendapatan 2020. Dan tadi Encik Syazwan ada berkongsikan kepada kita cara untuk optimizekan cukai perlu dibayar dengan mengoptimumkan potongan derma, tuntutan pelepasan dan juga rebate. Mungkin Encik Syazwan boleh kongsikan dengan lebih lanjut mengenai perkara tersebut? Macam tadi saya sebut, potongan derma, tuntutan pelepasan dan rebate. Jadi first saya akan pergi dulu potongan derma. Jadi untuk derma ni, macam mana bila kita derma, kita boleh menguntungkan kita bila pengiraan cukai pendapatan. First kali, kita kena pastikan institusi organisasi yang kita dermakan itu dibenarkan oleh LHDN dalam subsection 44.6. Okay, maknanya LHDN luluskan organisasi institusi ni sebagai organisasi yang dibenarkan untuk mengutip derma. Jadi apabila kita bagi derma kepada organisasi ini, dia akan bagi satu resit. Dia akan bagi satu resit. Dalam resit tu akan tulis, contohnya dia akan tulis potongan cukai ini dikecualikan di bawah seksyen 44.6 berapa-berapa. Daripada situ kita boleh tuntut dalam pengiraan cukai pendapatan kita, dia akan tolak daripada jumlah gaji kita. Okey. Jadi untuk pendengar-pendengar yang nak buat semakan institusi organisasi tu, dia boleh rujuk kepada laman web www.hasil.gov.my. Dia boleh scroll bawah sekali tu, ada dia tulis S.S 446, maksudnya subsection 446 lah derma tu. Jadi boleh buat.
semakan dekat situ lah. Okey, yang seterusnya daripada tahun lepas lah, kita dilanda wabak COVID-19 ni. Jadi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan menggalakkan insentif potongan cukai bagi penerima-penerima yang mendermakan barangan, wang tunai untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Jadi insentif ni disediakan di bawah Atas Cukai Pendapatan 1967. Dia di bawah tabung COVID-19, di bawah kendalian Kementerian Kesihatan Malaysia, pengurusan bencana negara di Jabatan Perdana Menteri lah. Yang kedua, tadi saya sebut potongan derma, tuntutan pelepasan dan rebate. Dan pelepasan ni banyak. Saya sebut rebate cukai dulu. Rebate cukai ni dia ada dua jenis. Yang pertama, rebate cukai bagi individu yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM35,000 dan lain-lain. Jadi individu ni layak mendapat rebate sebanyak RM400. Katakanlah kalau dia pilih taksiran bersama dengan suami isteri, jadi suami dapat 400, isteri dapat 400. Jadi total rebate yang dia dapat 800 lah. Lagi satu rebate cukai, lain-lain rebate cukai, dia adalah contoh yang paling mudah sekali, zakat. Zakat ni adalah apa-apa, kalau ikut akta adalah apa-apa bayaran kepada religious department di Malaysia ni lah. Macam kita di bawah Majlis Agama Islam. Jadi contohnya macam zakat, katakanlah zakat pendapatan, zakat fitrah, semua boleh tuntut. Okey, lagi satu dia ada levy pelepasan perjalanan umrah ataupun perjalanan bagi tujuan keagamaan agama lain. Yang ni dia diperkenalkan sebelum ni. Dia bergantung kepada jenis kelas. Ini bukan tertakluk kepada agama Islam sahaja. Memang dia bagi juga kepada agama-agama lain yang ada perlu pergi ziarah ke tempat-tempat suci, bergantung kepada agama masing-masing lah. Ada juga pelepasan ni. Yang terakhir tu yang saya sebut tu adalah nanti kita akan bincang pula pasal tuntutan pelepasan lah, pelepasan cukai. Okey. Itu kita masuk ke soalan seterusnya. Itu sekejap lagi kita nak tanya. Memang tengah panas ni kan. Tapi itu semua sekejap saja lagi. Terus hangat di Hot FM. Daripada biasa, hotfm.com.my. Terima kasih bagi anda yang dengarkan kami secara live streaming walau di mana saja anda berada. Terima kasih. Terus dengarkan apa yang hot sekarang ni. Saya Adam temankan anda di sini dan saya bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Malik selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik sangat panas hari ni kena dengan tema kita, apa yang hot. Topik kita, apa pelepasan cukai pendapatan 2020. Soalan seterusnya kepada Encik Syazwan, selain daripada derma dan rebate cukai yang Cik Syazwan kongsikan tadi, cukai kena dibayar juga boleh dikurangkan apabila kita menuntut pelepasan cukai ketika mengisi e-filing. Boleh tak Encik Syazwan kongsikan apakah pelepasan-pelepasan yang selalu dituntut oleh pembayar cukai ketika mengisi e-filing ni? Untuk pelepasan cukai ni, dalam tahun 2020 sahaja kita ada 24 jenis potongan cukai individu lah yang dibenarkan dalam pelepasan cukai. Jadi kalau kita nak bincang satu-satu 24 jenis ni, memang rasa macam tak habis lah slot ni. Tak habis lah kan. Jadi pendengar-pendengar yang nak senarai lengkap pelepasan cukai ni boleh rujuk di laman portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, www.hasil.gov.my. Jadi saya rasa kita akan fokus kepada beberapa pelepasan yang banyak orang tuntut. Okey, yang pertama, pelepasan ibu bapa. Jadi pelepasan ibu bapa ni dia ada dua jenis. Satu yang dia bagi memang bagi kepada pembayar cukai yang ada ibu bapa berumur 60 tahun dan ke atas. Jadi di bawah tanggungan pembayar cukai, dia akan bagi 1,500 seorang. Bapa dapat 1,500, ibu dapat 1,500. Jadi dia punya syarat dia berumur 60 tahun ke atas dan pendapatan ibu atau bapa tu mestilah kurang 24,000 setahun. Satu lagi pelepasan ibu bapa adalah perbelanjaan rawatan perubatan ataupun keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Jadi potongan yang kedua yang disebut ni dia terhad kepada 5,000. Jadi antara perbelanjaan yang layak dari segi perubatan ni adalah rawatan perubatan, penjagaan yang diperuntukkan oleh rumah penjagaan. Lagi satu rawatan pergigian. Semua tuntutan yang untuk perbelanjaan rawatan ni mestilah disokong oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Itu dua jenis pelepasan yang melibatkan ibu bapa lah.
Lagi satu yang memang ini pelepasan ni memang famous yang saya rasa saya akan kongsikan. Okey. Pelepasan gaya hidup. Pelepasan gaya hidup ni dia termasuk semua pembelian komputer, pembelian buku, pembelian alat sukan, lepas tu bil internet. Yang ni semua dia terhad 2,500 setahun. Tapi kena pastikan apa yang dia beli tadi bukanlah untuk kegunaan perniagaan, mesti kegunaan peribadi lah. Lagi satu, yuran taska anak berumur 6 tahun ke bawah. Jadi yuran taska anak dia terhad kepada 3,000. Yang ni dia mesti taska tu berdaftar lah dengan kementerian yang berkaitan, 6 tahun ke bawah. Jadi yang tu boleh tengok dengan di website kita lah, senarai-senarai taska yang berdaftar tu, ataupun dia boleh dapatkan resit daripada taska anak dia lah. Lagi satu yang famous adalah pelepasan anak pun dia ada beberapa jenis pelepasan lah. Tapi dia secara asas dia, anak bawah 18 tahun dapat 2,000 seorang. Anak 18 tahun ke atas dia belajar di universiti sepenuh masa, dia akan dapat 8,000. Jadi anak yang kurang upaya dia dibenarkan bawah 18 tahun 6,000. Untuk anak yang kurang upaya belajar diploma ataupun degree di universiti dapat tambahan 8,000. Yang biasa lagi satu ni, pelepasan insurans nyawa dan KWSP. Kalau sebelum ni insurans nyawa dengan KWSP dia sekalikan 6,000. Tapi sekarang dia dah asingkan, dia hadkan kepada 7,000. Jadi insurans nyawa had dia 3,000, KWSP had dia 4,000. Jadi total 7,000 lah. Okey, tadi Encik Syazwan ada cakap mengenai dengan pelepasan anak ni semua. Jadi kejap lagi kita nak tanya kepada Encik Syazwan nasihat bagi pasangan yang dah berkahwin. Okey? Apa yang hot? Panas je, lain macam guys. Hot FM, lebih hangat daripada biasa. 90.1 FM, frekuensi kami di sekitar Johor Bahru. Terima kasih terus dengarkan Hot FM. Saya Adam di sini temankan anda untuk apa yang hot. Dan hari ini saya bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Malik selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik sangat panas hari ini. Apa pelepasan cukai pendapatan 2020? Dan soalan seterusnya kepada Encik Syazwan, mungkin Encik Syazwan boleh nasihatkan bagi pasangan berkahwin, apakah langkah terbaik menuntut pelepasan anak sekiranya suami isteri membuat taksiran berasingan? Menarik ni. Dia spesifik, tidak spesifik taksiran berasingan. Jadi dalam kes taksiran berasingan, suami isteri dia buat taksiran berasingan, maksudnya suami hantar sendiri, isteri hantar sendiri. Dalam kes ni untuk tuntutan anak, yang terbaik sekali adalah pasangan yang bergaji lebih tinggi. Katakanlah suami gaji tahunan dia 80,000, isteri gaji tahunan dia katakanlah 40,000. Jadi daripada situ saya punya advice, better lah suami yang claim. Sebab apa? Dia punya cukai yang perlu dibayar oleh keluarga tu akan jadi berkurangan. Itu sama juga kalau isteri yang gaji lebih tinggi, isteri yang buat tuntutan tu. Jadi itu sebenarnya boleh buat macam kita panggil tax planning lah. Dia boleh sebelum hantar borang dia tengok dulu, dia masukkan kalau suami klaim anak, berapa jumlah cukai kena bayar, kalau isteri klaim anak, berapa jumlah cukai kena bayar. Dia boleh tentukan yang mana satu yang lebih menguntungkan keluarga dia lah. So suami atau isteri ada option, bukan dua-dua kedua sekali. Betul. Baik, dan tahun 2020 ada juga diumumkan satu pelepasan cukai yang baru. Kejap lagi kita nak tanya Encik Syazwan pasal pelepasan cukai baru ni. Boleh Boleh. Alright, terus sangat di Hot FM. Apa yang hot? Panas je, lain macam guys. Hot FM, lebih hangat daripada biasa. Hot FM 976, akaun Instagram rasmi kami. Kalau anda belum follow, boleh follow sekarang dan dapatkan update terkini penyampai Hot FM dan juga artis-artis tanah air. Saya Adam di sini temankan anda di apa yang hot hari ini. Topik kita agak menarik, apa pelepasan cukai pendapatan 2020. Dan saya bersama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Syazwan Malik selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, Encik Syazwan, kita sedia maklum tahun 2020 telah pun diumumkan satu pelepasan cukai
yang baru, iaitu belanja penginapan hotel. Boleh Encik Syazwan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai hal ni? Okey, betul memang dalam tahun 2020 ada pengumuman berkenaan dengan tambahan pelepasan cukai melibatkan belanja penginapan hotel ni. Tapi untuk tuntutan ni dia mestilah belanja ni dibuat mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020. Jadi kalau pergi hotel sebelum 1 Mac tu kira tak boleh buat tuntutan lah. Okey, jadi apa belanja pelepasan bagi penginapan hotel ni? Pelepasan cukai ni dia belanja bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan. Jadi bukan saja penginapan hotel, tapi bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong juga dibenarkan lah untuk sebagai pelepasan cukai. Dia memang dalam yang pengumuman kerajaan sebelum ni memang dia tetapkan perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar, bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong. Jadi dua jenis belanja ni boleh dituntut di bawah pelepasan cukai ni. Yang boleh dituntut terhad kepada 1,000 sahaja. Okey, lagi satu benda yang mesti biasanya orang nak tahu, macam mana dia nak tahu hotel yang dia pergi ni layak tak buat tuntutan? Menarik juga tu. Dia ni dia boleh semak di dalam portal rasmi Kementerian Pelancongan. Jadi daripada situ kalau ada, betul dia boleh claim. Tapi terhad 1,000 lah. Dah banyak tadi perkara yang Encik Syazwan dah kongsikan kepada kita. Apa perkara yang boleh mendapat pelepasan cukai pendapatan 2020. Dan sekejap saja lagi kita nak tanyakan kepada Encik Syazwan sedikit pesanan kepada pendengar Hot FM. Terus sangat bersama dengan kami di sini di Hot FM. Apa pelepasan cukai pendapatan 2020? Saya bersama dengan tetamu Encik Muhammad Syazwan Malik selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tadi panjang lebar Encik Syazwan dah terangkan kepada kita perkara-perkara yang boleh membuatkan kita mendapat pelepasan cukai pendapatan 2020. Dan sekarang ini yang terakhir, Encik Syazwan, boleh tak kongsikan sedikit pesanan kepada pendengar Hot FM? Kepada pendengar, nasihat saya adalah jika pendengar-pendengar ingin membuat pelaporan cukai pendapatan untuk tahun 2020, jadi saya sangat galakkan untuk menggunakan e-filing. Bila gunakan e-filing ni, dia lebih mudah, dia lebih selamat, lebih cepat. Untuk menghantar borang tahun taksiran 2020 ni, tempoh untuk individu adalah memulai 1 Mac sehingga 30 April. Jadi untuk individu yang ada perniagaan sehingga 30 Jun. Kalau gunakan e-filing, ada tambahan masa 15 hari lah. Kalau individu yang penggajian, dia ada tambahan sehingga 15 Mei. Kalau individu yang ada perniagaan, dia ada tambahan sehingga 15 Julai. Ini kalau guna e-filing lah. Jadi itu lagi salah satu kebaikan menggunakan e-filing. Lagi satu, bila kita macam kita declare cukai pendapatan tu, kita tulis income kita berapa, gaji kita setahun berapa. Jadi lepas tu kita claim pula. Kita claim insurans apa semua tu. Semua dokumen yang terlibat ni dia kena simpan selama 7 tahun. Sebab bila-bila masa je kira kita boleh, LSDN boleh panggil untuk di-audit lah. Kita nak tengok betul tak dia, orang ni dia claim, betul tak dia ada resit. Itu je tujuan dia. Lagi satu yang paling penting sekali sekarang ni, scammers. Memang sangat-sangat kena berhati-hati dengan scammers. Sebab kami di LSDN banyak sangat menerima laporan, panggilan. Orang tanya, dia terima call, kata ada tunggakan LSDN. Tapi bila kami cek, sebenarnya tak ada pun. Dia tak ada nombor cukai pendapatan pun. Ataupun ada juga yang memang dia tak ada tunggakan pun. Jadi ini memang sangat kena berhati-hati. Ini yang paling bahaya sebenarnya kan? Betul, ini yang paling bahaya sekali. Lagi satu yang berkaitan dengan scammer juga, LSDN tak akan buat panggilan menggunakan nombor handphone. Katakanlah kalau menerima panggilan scammers ni, boleh call dulu LSDN, call di Hasil Care Line dengan nombor 0389111000 ataupun gunakan hasil chat untuk pastikan betul ke LSDN ada call berkaitan dengan tunggakan. Ataupun boleh follow social media LSDN di Facebook, Instagram ataupun Twitter, ataupun layari portal rasmi LSDN www.hasil.gov.my untuk hubungi kami lah. Itu saja saya rasa pesanan daripada saya. Okey, itu dia panjang lebar Encik Syazwan. Terima kasih. Topik kita hari ini, apa pelepasan cukai pendapatan 2020. Terima kasih Encik Syazwan selaku Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi kita harapkan semua pendengar Hot FM sekarang ni dah faham mengenai dengan pelepasan cukai pendapatan 2020 ni, ya Encik Syazwan? Harapnya macam tu. Okey Encik Syazwan, terima kasih bersama dengan kami pagi ni. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa yang hot? Let's